Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi bertemu lagi kita pada kali ini untuk sesi PDPR mata pelajaran sains. Jadi kita baca doa dulu sebelum mula kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi pada minggu lepas kita belajar berkaitan dengan bab 1 dia langkah keselamatan di dalam amal. Tajuk 1.1 kalau awak masih ingat kan, kita belajar berkaitan dengan peralatan perlindungan diri. Jadi alat-alat untuk keselamatan di makmal. Jadi untuk hari ini, minggu ni kita akan bincang pula tajuk 1.2. Awak boleh rujuk gambar buku teks yang saya bagi tadi. Dan sekarang ni kita akan tengok tajuk kita hari ini ialah pemadam kebakaran ya, tajuk kita ini. Okey. Kita akan bincang tajuk pemadam kebakaran. Jadi kebakaran melibatkan api. Okey. Jadi untuk memadamkan api, kita perlukan alat pemadam kebakaran ya. Alat pemadam kebakaran ialah sejenis alat yang kita gunakan untuk mengawal ataupun memadam kebakaran. Dalam bahasa yang mudah untuk memati api lah. Okey. Dan alat-alat pemadam kebakaran yang dijual di pasaran yang ada di bangunan kerajaan ke yang biasa digunakan ada 4 jenis lah yang biasa digunakan. Yang pertama yang berasaskan air. Yang berasaskan air, pemadam kebakaran berlabel warna merah ya. Alat ini digunakan untuk memadamkan bahan kebakaran seperti kain, kertas, kayu. Jenis yang kedua pula berasaskan buih. Dia label tu warna kuning. Form ya. Memadamkan kebakaran kayu, kertas, kebakaran cecair, minyak petrol ke minyak diesel ke. Cat ada yang mudah terbakar deh. Gas asli, kita boleh guna buih ya. Okey. Karbon dioksida, jenis yang ketiga yang berasaskan karbon dioksida. Karbon dioksida yang berlabel warna hitam tu. Biasanya karbon dioksida ni digunakan untuk memadamkan kebakaran yang berpunca daripada elektrik, gas ataupun wap. Dan last sekali yang berlabel warna biru tu boleh digunakan untuk semua jenis kebakaran. Ini 4 jenis alat pemadam kebakaran yang biasa digunakan. Jadi selain daripada 4 jenis ni, ada beberapa jenis lagi benda ataupun alat yang kita boleh guna untuk memadam kebakaran. Biasanya yang paling mudah sekali kalau terbakar jiru air ni. Air betul, air boleh digunakan untuk memadam kebakaran. Tapi kena tengok jugalah kalau berpunca daripada elektrik tak sesuai lah. Jadi kena kena rejatan elektrik lah kalau air. Ataupun kalau melibatkan bahan kimia, kalau kita simbuh air tu, dia jadi takut ada letupan pula. Jadi tak sesuai, kita tengok keadaan. Contohnya kalau koli ada minyak panas ni. Minyak tu panas keluar masak tu, kalau kita kecuh air, dia akan mencetuskan api yang besar ya. Kena tengok keadaan air ni. Yang kedua, pemadam ABC dia panggil. Pemadam ABC ni boleh digunakan, tengok gambar dia tu, untuk semua jenis kebakaran kecuali kebakaran logam dan gas yang tidak memungkinkan ledakan letupan lah. Benda ni tidak berbahaya kepada manusia dan haiwan. Okey. Seterusnya kita tengok selain pada tu kita ada selimut kebakaran. Selimut kebakaran dibuat daripada 2 lapisan gentian kaca. Kita buka tu dalam plastik tu, buka tu ada selimut kain daripada gentian kaca lah. Kita tutup atas api ya. Ataupun kalau orang kebakaran tu badai terbakar, kita selimut lah, selimut badan mangsa dengan selimut kebakaran. Ataupun ada juga guna di rumah kalau berlaku kebakaran, ambil kain, basuh kain tu, ditutup atas api. Jadi kalau awak masih ingat tingkatan 2 itu belajar,
api ni untuk menyala dia kena ada 3 syarat dia. Dia kena ada haba, kena ada oksigen, lepas tu kena ada bahan bakar dia. Jadi oksigen kena ada untuk api menyala. Jadi dalam teknik mengawal kebakaran, kalau kebanyakannya kita putuskan dia punya oksigen lah, dia punya bekalan oksigen. Jadi selimut ke, karbon dioksida ke, air ke, kita sebenarnya salah satu caranya kita putuskan bekalan oksigen. Bila kita putuskan bekalan oksigen, bahan yang mudah terbakar, bahan terbakar tadi dia akan, insya-Allah dia akan mati lah. Selain daripada tu kita tengok tajuk seterusnya tu, kalau tengok muka surat sebelah tu dalam buku teks tu, jadual 1.2 ya. Dan di sini dia bincangkan jenis-jenis kebakaran ya. Kebakaran yang berpunca daripada pelbagai jenis. Jadi pihak keselamatan, pihak bomba lah telah membuat pengelasan kebakaran kepada beberapa kelas. Yang pertama kelas A. Kebakaran kelas A ni melibatkan bahan seperti kayu, getah, kain ataupun sebarang benda mudah terbakar. Jadi untuk memadam kebakaran jenis ni kita guna air, pemadam air, berdasarkan air tadi, buih ataupun serbuk kering. Untuk kelas B, kebakaran yang melibatkan petrol, kerosin, minyak diesel, apa semua sekali ni, bahan cecair ni, kita boleh gunakan sama ada pemadam buih, serbuk kering ataupun karbon dioksida ya. Dan bagi kelas C, melibatkan seperti LPG, LNG, oksigen dan lain-lain ni gas ya. LPG, LNG ni gas asli, gas masuk dapur tu. Kebakaran boleh dipadam menggunakan sama ada serbuk kering ataupun karbon dioksida. 4 jenis pemadam kebakaran utama tadilah. Ni dia punya contoh ni. Kelas D, kebakaran melibatkan logam mudah terbakar ni, magnesium, aluminium, natrium, kalium ni. Ni tak boleh kena air ni, logam ni kalau kena air dia ada tindak balas kimia, dia mengeluarkan percikan api. Jadi kena guna serbuk kering, tak boleh kena air ya, serbuk kering. Okey, kelas E, kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik. Ni pun tak boleh kena air juga. Dia gunakan sama ada serbuk kering ataupun karbon dioksida. Dan last sekali untuk kelas F, kebakaran yang melibatkan lemak dan minyak masak. Jadi tengok tu, dia tidak guna air kan, dia cadangkan penggunaan dua saja tu, serbuk kering dan karbon dioksida. Ini jenis kebakaran kena tengok punca kebakaran dan cara pemilihan pemadam kebakaran mesti betul lah supaya tidak berlaku benda-benda bahaya lagi ya. Okey. Jadi seterusnya kaedah menggunakan pemadam kebakaran. Kaedah untuk menggunakan pemadam. Kita kena tahulah di sekolah ada pemadam kebakaran kan. Kalau awak perasan di setiap bangunan kelas tu, di dinding tiang tu ada dipasang alat pemadam kebakaran ya. Jadi kita tengok cara dia. Ada 4 langkah saja. Senang ya. Ada 4 cara ya, 4 langkah. Yang pertama, langkah pertama, dia ambil alat pemadam kebakaran tu, dinding tu, tanggalkan pin, cabut pin. Dia ada pin keselamatan tu, cabut, tarik ya, cabut. Okey, cabut, lepas tu kena pergi tegak. Jangan duduk tidur, jangan duduk buat terbalik tu kan. Okey. Langkah yang kedua, halakan muncung dia punya wayar hos tu. Kita tala ke api lalu. Tala ke api, pastikan jarak berada antara 2 hingga 2.5 meter lah. Tidaklah jauh sangat pada api. Jauh sangat takut dia tidak berkesan sangat. Langkah yang ketiga, kita tekan dia punya pemicit atas tu. Tekan. Dan rata kita buat gerak lah hos tadi supaya api tadi padam ya. Ini 4 langkah untuk kita guna alat pemadam kebakaran. Okey. Senang ni. Jadi untuk seterusnya, selain daripada cara guna jenis alat pemadam kebakaran, dalam tajuk ni juga sebenarnya ada aktiviti. Kalau kita boleh bersemuka, ada aktiviti di sekolah, kita buat audit alat pemadam kebakaran di sekolah. Audit dia apa? Kita check lah. Sebab alat pemadam kebakaran ni dia ada tarikh luput.
Kalau ada banyak di sekolah, contoh ada 30 butir ni, tapi semuanya rosak ataupun tarikh luput, tidak boleh digunakan. Tak ada guna lah. Jadi benda ni kena cek daripada masa ke semasa supaya benda tersebut sentiasa berfungsi ya. Jadi ini biasanya pihak sekolah akan cek lah. Pihak kementerian akan cek, pihak bomba pun akan cek juga di sekolah-sekolah ni sama ada mengikuti piawaian yang ditetapkan. Kalau kita tengok tu, pasal di alat pemadam kebakaran tu dia ada meta ni. Meta tu dia ada jarum penunjuk. Sama ada okey ataupun dia punya tekanan dalam tu pun sudah pun turun. Kalau turun tu tak boleh guna lah maksudnya. Jadi untuk audit alat kebakaran, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia akan buat audit lah untuk alat pemadam kebakaran ya. Okey. Jadi untuk audit ni dia ada beberapa maklumat yang perlu diaudit. Kalau kita buat aktiviti sekolah, yang pertama kita kena cari maklumat jenis pemadam kebakaran, sama ada berlabel merah ke hitam ke krim ke biru ke tadi. Okey. Tarikh luput, dia ada tarikh luput. Yang ketiga dia ada bacaan tekanan pada pemadam kebakaran. C. Yang keempat, bilangan berapa butir ada di kawasan sekolah kita. Lepas tu lokasi, kena catat dalam borek audit tu kan ada lokasi bangunan blok jabat ada berapa butir, tingkat 1 berapa butir, tingkat 2 berapa butir. Bangunan, setiap bangunan tu kita kena label betul-betul lah untuk borang audit ya. Supaya apa? Supaya bila berlaku apa-apa kita senang nak ada rekod kan, rekod alat pemadam kebakaran. Jadi saya rasa setakat ini adalah dulu untuk tajuk ni ya. Tajuk berkaitan dengan alat pemadam kebakaran ni. Jadi kalau ada apa-apa soalan awak boleh tanya saya lepas ni dah. Okey, di sini ada latihannya. Latihan praktis formatif 1.3 ni. Ada 3 soalan saja. Cikgu harap semua pelajar boleh menjawab soalan ni dalam buku latihan. Dan nota tadi, nota tu awak buat sendiri ya. Nota dalam bentuk peta iting ya. Peta iting, peta buih ke ikutlah. Jadi nota tu perlu juga dibuat dan dihantar kepada saya lah. Siapa dah siap boleh hantar nota.